Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidur Rasul siri ketiga. Siri pertama kita membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal sebelum dilahirkan lagi. Siri yang kedua kita membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di Makkatul Mukarramah. Siri yang ketiga ini kita akan baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun berlakunya satu peristiwa besar di Mekah pada masa itu, iaitu pada tahun 571 Masihi berlaku satu peristiwa besar di mana Mekah diserang oleh tentera bergajah yang dipimpin oleh Abrahah yang menjadi raja di Yaman pada masa itu. Abrahah ni ialah seorang yang beragama Kristian. Tetapi beliau cemburu dengan kemajuan di Mekah. Orang tidak pergi ke Yaman. Beliau buat satu gereja yang besar yang dinamakan Al-Qalis. Tinggi dan besar, cantik untuk menarik perhatian orang ramai ke Yaman, ke Sana'a. Tetapi orang ramai masih tuju ke Mekah, masih pergi ke Mekah. Jadi beliau marahlah, beliau marah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan saudara yang saya hormati sekalian, Allah cerita kisah mereka ini, kisah serangan Abrahah ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sadaqallahul azim. Makna dia, tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, ataupun tidakkah engkau tahu daripada sejarah, itulah lebih kuranglah, kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuka, Tuhan engkau telah buat, bi ashabil fil, terhadap tentera bergajah. Bukankah Allah telah menggagalkan rancangan tentera bergajah itu? Ini tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Fil. Baik tuan-tuan, rancangan Raja Abrahah ni untuk menyerang Mekah dimaklumkan ataupun diwar-warkan kepada rakyatnya. Dalam ramai-ramai rakyat tu ada juga yang mereka ini tidak setuju dengan tindakan Abrahah. Jadi mereka lawan ataupun bantah Abrahah ini. Di antaranya seorang laki-laki nama dia Zunafar. Zunafar ni dia memimpin satu pasukan kecil lawan tentera Abrahah. Lawan Abrahah. Tetapi oleh kerana dia marhin, dia kecil, dia tak boleh lawan, dia kalah dan dia dibunuh oleh Abrahah. Jadi Abrahah pun meneruskan rancangan dia. Dia membawa tenteranya yang besar. Sebab Abrahah ni kerajaan Yaman pada masa itu, yang juga merupakan kerajaan Habsyah, adalah merupakan kerajaan yang besar, yang telah maju, gagah. Yaman dulu ni kecil saja, mereka tak
di bawah taklukan mereka, dan Abraha ni adalah gubernur. Tapi akhirnya dia jadi raja. Hebatnya Abraha ni. Jadi Abraha pun bawalah 13 ekor gajah. Ketua gajah tu nama dia Mahmud. Ketua gajah nama Mahmud. Dan ada lagi lah kuda apa semua tu. Tentera dia ramai. Mereka pun bertolaklah ke Mekah untuk memusnahkan Kaabah. Di tengah perjalanan, ada lagi orang yang menentang Abraha. Niat Abraha itu mereka tak setuju. Jadi, orang yang menentang ini, nama dia Nufail bin Habib. Dia lawan di tengah jalan, tetapi tentulah dia pasukan kecil. Dia pun kalah. Jadi, Abraha mula nak bunuh dia, tetapi kemudian tangkap dia dan paksa dia jadi penunjuk jalan. Kerana Mekah, San'a dengan Mekah pada masa itu jauh. Sekarang pun dah 1000 kilometer lebih. Dengan jalan moden zaman kita ni. Zaman dulu tentulah lebih sukar. Tentulah perjalanan tu lebih panjang. Lebih sukar dan lebih panjang. Jadi macam mana nak pergi, maka mereka perlu penunjuk jalan. Dan mereka gunakan Nufail ini, yang lawan mereka tu, mereka tangkap, mereka paksa jadi penunjuk jalan. Okey. Bertolaklah. Sehari, tentulah memakan masa. Lebih kurang 2 minggu jugalah nak sampai ke Mekah tu. Sampailah di Taif. Sebab daripada Yaman, mereka kena tempuh Taif. Orang Taif tahu dah bahawa Abraha datang ni nak memusnahkan Kaabah. Mereka tak berani lawan. Mereka tahu kalau mereka lawan, mereka kalah. Dan mungkin berhala mereka yang besar tu, iaitu Lata, mungkin dimusnahkan oleh Abraha. Jadi mereka tak mau. Jadi mereka pun sambut Abraha dan melantik, memberi seorang orang Taif ni, nama dia Abu Rughal, untuk jadi penunjuk jalan. Jadi Abraha ada 2 orang penunjuk jalan yang pakar di situ. Jadi tuan-tuan, Abraha ni dan tenteranya ni yang besar ni sampai ke satu tempat bernama Marmas. Mereka berhenti di situ. Di situ mereka berehat. Kemudian Abraha menghantar wakil dia Hanasah Al-Himyari. Wakil dia ni pergi cari pemimpin Mekah. Masa itu ketua dia, kita kata zaman sekarang ni presiden, gubernur ke apakah, ialah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni ialah datuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum jumpa tu, pasukan tentera Abraha ni telah merampas unta-unta di sekitar Mekah tu, termasuklah unta Abdul Muttalib berjumlah 200 ekor. Wakil Abraha ni, dia pergi kepada Abdul Muttalib di Mekah, dia bagi tahu bahawa Abraha datang nak musnahkan Kaabah. Jadi kamu nak cakap apa? Jadi macam itulah cara orang-orang dahulu nak menyerang satu-satu negeri, dia kena bagi tahu dulu. Dan undang-undang ni pun sekarang terpakai juga. Seorang satu orang, satu kerajaan, bila dia nak serang satu-satu negeri, dia kena habaq pada negeri. Sama ada mereka nak serah diri ataupun mereka nak lawan. Yang tak habaq ni ialah Israel ya. Israel saya yang tak habaq kat orang. Abraha ni, dia bagi tahu kepada wakil dia. Wakil dia pun jemputlah Abdul Muttalib untuk berjumpa dengan Abraha.
Abdul Muttalib pun datang sampai ke Marmas itu. Abrahah pada masa itu duduk di atas gajah. Mahmud atas gajah yang bernama Mahmud tu, dia melihat Abdul Muttalib tampan, berwibawa, cara berjalan dia, dan memang Abdul Muttalib ini seorang yang hebat. Ini susuk tubuh Abdul Muttalib itu yang mana diwarisi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Memang hebatlah, memang hebat. Jadi Abraha pun tengok Abdul Muttalib, dia rasa hormat kepada Abdul Muttalib ni. Dia turun daripada gajah dia hampak kapet, dia duduk bersama-sama dengan Abdul Muttalib, bersembang tanya, tengok, kamu macam mana? Aku ni nak mai runtuh Kaabah. Apakah keinginanmu? Maka Abdul Muttalib pun kata, aku nak unta aku balik lah, 200 ekor. Dan unta orang-orang Mekah bagi balik. Abrahah yang tadinya hormat kepada Abdul Muttalib terus bangkit. Macam kita, kalau kita di orang Kedah kata, macam ni ke hang? Kan? Macam itulah. Abrahah ni, dia bangkit, dia kata, aku tengok kamu gagah, berwibawa, tapi kamu hanya mementingkan harta kamu sahaja. Kamu nak balik unta kamu, sikit pun kamu tak sentuh tentang Kaabah yang aku nak runtuhkan. Abdul Muttalib pun dia kata, aku ni tuan unta. Aku nak harta aku balik. Unta tu. Kaabah ada tuan dia, iaitu Allah. Maka dialah akan jaga dan mempertahankan Kaabah. Sebab itu rumah Allah, Baitullah. Kan? Maka Allah lah jaga. Itulah tauhid Abdul Muttalib. Dia yakin bahawa Allah akan mempertahankan rumah dia. Sebab dia tak mampu nak lawan Abrahah. Orang Mekah tak ada, bukan tentera. Dia tak ada tentera. Abrahah ni kerajaan yang besar, yang pernah menakluk negara-negara yang lain. Jadi dia pun kenal dah. Abrahah ni memang terkenal kuat lah. Jadi dia tak boleh lawan. Jadi dia serah rumah dia tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Abrahah walaupun dia Kristian, dia tak kenal Allah Ta'ala. Dia kata tak ada siapa pun yang boleh menghalang aku. Kemudian Abrahah dia kata kepada orang-orang dia, bagi baliklah unta pada Abdul Muttalib ni. Pada Muttalib. Unta ni bagi balik kepada dia.